Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi pengacara majlis, pihak pengurusan Presiden dan semua ahli-ahli jawatan kuasa lokal, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 24 Zulqa'dah bersamaan dengan 24 Jun. Sama-sama 24 Zulqa'dah dan 24 Jun 2022, 24 Zulqa'dah 1443. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran daripada Aisar At-Tafasir. Aisar At-Tafasir, ayat yang kita akan baca pada kali ini, tuan-tuan yang ada kitab ni boleh buka, iaitu ayat 14. Ayat 14, 15, 16 dan 17. InsyaAllah kita akan baca 4 ayat 14 sampai 17. Dalam ayat yang kita akan baca ini, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut tentang manusia ini diberi, diperhiaskan suka kepada benda-benda yang disukai oleh nafsu. Maknanya kalau orang ni masih suka kepada benda-benda yang ada ni, mana normal lah hidup dia tu, insya-Allah. Tapi kalau dia tak suka benda ni, dia sudah jadi manusia. Kecuali orang yang ahli ibadat, yang bermujahadah, itu kita kata lain, dia punya kategori. Jadi para jemaah sekalian, untuk memulakan pengajian kita ini, seperti biasa kita akan baca ayat. Baca ayat surah Ali Imran ayat 14 dan ayat 17 sehingga ayat 17 insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Zuyyina lin-naasi hubbus syahawati minan nisaa'i wal baniina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Itu ayat yang kita baca, surah Ali Imran, ayat yang ke-14 sehingga ayat 17. Kita pergi kepada kitab kita, Tafsir Aisar. Ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini oleh nafsu. Hak nafsu suka tu, kita pun semangat selalu. Kita pun semangat selalu kan. Iaitu bermula dengan minan nisa, dari kalangan perempuan. Kerana itulah Allah Ta'ala benarkan orang laki-laki boleh kahwin sampai 4. Sebab perempuan itu dianggap sebagai satu perhiasan zinatul haya bagi seorang suami. Wal banin, dan juga anak-anak. Termasuklah cucu cicit lah tu, al-banin. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati, harta-harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Dia tak sebutlah berapa timbangan, berapa kilonya. Kalau tengok dalam kitab Gharibul Quran, dia kata al-qanatir jamu qintar ukhtulifa fi haddihi. Ulama-ulama lughah berbeza pandangan tentang berapa pikul. Berapa banyak dia punya qantarah. Maknanya berpikul-pikul harta. Banyak tu. Dan wal khairil musawwamah, dari jenis kuda pilihan. Zaman kita ini tak letak main kuda dah, kita duk atur kereta depan tangga. Wah, naik kereta beli motor besar pula. Oi, motor besar beratus-ribu juga. Mana orang dulu dia tak ada motor, dia ada khail. Al khailil musawwamah ni maknanya kuda yang terlatih. Bagi ana lah terjemahan zaman kita ini yang sangat sesuainya, kita kata kenderaan lah. Ada kenderaan. Sebab kenderaan zaman itu orang naik kuda. Zaman kita ini orang naik kereta, naik motor. Motor besar ni termasuk dalam di antara tanda kemewahan. Motor besar ni salah satu daripada tanda kemewahan. Seorang itu naik motor besar. Ana alhamdulillah tidak minat naik motor besar ke. Sebab kalau besar motor mana pun hujan basah. Mari matahari kena panas. Jadi naik kereta lah. Tapi tak apalah, minat masing-masing. Kita tak boleh komen. Tapi termasuk dalam syahwat, hubbus syahwat. Iaitulah kenderaan yang bagus. Kenderaan yang baik ini termasuk dalam hubbus syahwat. Wal an'am, binatang-binatang ternakan. Dia kata kalau an'am tu bukan hayawan biasalah, binatang ternakan untuk dimakan. Sebab kita hidup ni tak boleh nak suka-suka saja. Barang perhiasan tak kenyang. Kita ada makanan sungguh baru kenyang. Maka al-an'am itu dia panggil makan hayawan yang diternak untuk kegunaan dia makan. Dan juga sekaligus kenderaan. Kuda unta jadi kenderaan, dia panggil safinatus sahra, orang Arab panggil bahtera di padang pasir. Wal hars, sawah ladang. Kita kena ada juga makanan. Takkanlah nak makan daging saja, dia kena ada lauk. Maka takkan makan lauk saja, kena ada isi dia. Itulah tanaman, bijirin, gandum, beras, padi. Itu semua termasuk dalam dia tu. Zalik. Ingat ni. Allah sebut. Ini ilmu tadabbur kata zalik. Semua itu mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Manakala kita pandai guna, alhamdulillah. Kita senang di dunia, bahagia di akhirat. Tapi kalau orang tak pandai guna, tak ada apa dia.
Pakai boleh atas dunia tu, akhirat esok, oh menderita, na'udzubillah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, iaitulah syurga. Alhamdulillah. Kita pindah kepada syarhul kalimat. Dalam kitab Aisyah ni, dia ambil syarah kalimat, kemudian baru dia datang kepada makna al-ayat. Berbezalah sikit dengan yang kita buat tafsir al-Muharrar. Tak apalah, gaya masing-masing. Gaya masing-masing, kan? Maka dalam ayat ini, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah kata, zuyyina linnas. Diperhiaskan bagi manusia itu suka. Diperhiaskan bagi manusia, linnas, manusia ni suka hubbus syahawat, suka kepada benda yang disukai oleh nafsu, disukai oleh nafsu. Apa cerita dia? Tengok nota di bawah. Nota 35. Saya terus berpandu kepada kitab lah, supaya jemaah yang ada kitab lebih selesa, lebih seronok dia baca kitab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan, rawal Bukhari, dia kata ta'liq mu'allaqan majzuman bihi. Mana Imam Bukhari kata dia riwayat mu'allaq tapi secara jazam. Dia kata apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia dengar ayat ini, ketika turun ayat ini, zuyyina linnasi hubbus syahawat, diperhiaskan manusia disuka kepada syahwat ni, qala Allahumma inna la nastati' an nafrah illa an nafrah bima zayyantahu lana. Umar kata apa? Wahai Tuhanku, sekaranglah saatnya kami akan mencintai benda-benda yang disebut tadi. Wanita, anak-anak, harta benda, kenderaan dan hayawan dan juga tanaman. Kerana Allah telah menjadikannya indah bagi kami. Umar kata apa? Sekarang kita gembiralah dengan apa yang Allah Ta'ala perindahkan, perhiaskan untuk kita ini. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqihi. Maka ya Allah, sesungguhnya aku akan unfiq, maka akan nafkahkan, belanjakan harta kita untuk menunaikan hak tadi, hak keluarga, hak anak-anak ni. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian turun pula ayat yang berikut. Apa dia ayat yang berikut tu? Ayat yang berikut iaitulah ayat yang mari selepas daripada itu. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Tengok ayat yang ke-15. Katakanlah, inkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Ini maknanya aku nak beritahu kepadamu hak lebih baik lagi, bukan jadi duk tunggu ke harta benda tu. Yang lebih baik lagi iaitulah lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang yang bertakwa, Allah sediakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang kekal dalamnya, wa azwajum mutahhara, isteri yang bersih, yang suci, wa ridwan min Allah, dan yang besar lagi keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila turun ayat ini, berubahlah pula persepsi sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita kata tak apalah. Allahu Akbar. Ayat Quran ini menceritakan kepada kita tentang suasana yang berlaku. Jadi bila turun ayat Quran ni, Sayyidina Umar gembira. Bila turun mari ayat lain pula, dia pula di antara khalifah yang zahid, seorang tokoh yang sangat zuhud, yang dunia berada di tangan, dunia tak dapat menguasai hati Umar. Dunia tak dapat menguasai hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi kepada kalimah asy-syahawat. Apa makna asy-syahawat? Hubbus syahawat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan kecintaan kepada apa yang disukai. Jadi syahwat itu benda yang kita sukalah. Nafsu.
Yang tersebut dalam ayat ini menjelaskan bahawa apa yang ada pada manusia seolah-olah sesuatu yang indah sehingga mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang buruk dan jelek. Mana kita ingat ke benda ni benda comel saja. Bukan benda yang buruk, bukan benda yang tak comel. Syahwat, kata syahwat, itulah kata syahwat tu ambil daripada kata jamak, tak apalah. Artinya sesuatu yang diingini dan disukai secara semula jadi. Dia panggil tab'an wa gharizah. Maknanya benda semula jadi, orang ni suka pada benda ni. Apa dia? Awal kejadian manusia suka benda tu. Orang lelaki yang tak suka pada perempuan ni, itu mana orang lain. Orang LGBT yang bermasalah, yang keluar daripada jalan yang biasa. Suka kepada makanan-makanan, kelazatan. Ini orang-orang yang diet tu cerita lain lah. Yang pentingnya asal manusia suka. Al-qanatiril muqantarah maknanya harta yang banyak. Tak kira apa-apa pikul pun. Al-khailil musawwamah, kuda yang punya tanda istimewa dan sangat indah yang dipersiapkan sebagai kenderaan untuk berperang dengan berjihad. Yang pentingnya kereta comel, motosikal besar. Al-an'am iaitulah hariawan ternakan untuk dimakan seperti lembu, unta, kambing, biri-biri. Dan yang panggil haiwan ternak, al-hars, tanaman, kebun dan semua tumbuhan. Zalika mata'ul hayatid dunia, semua yang sebut dalam ayat ini berupa wanita, anak-anak dan seterusnya, itu semua adalah kesenangan hidup duniawi. Di mana setiap orang menikmatinya di dunia dan setelah dia mati dia akan tinggal. Sebab tu dia kata mata itu maknanya satu mata benda yang sementara. Waktu kita hidup, kita guna. Waktu kita mati, habislah kita. Bahagian kita sudah tamat. Mungkin disambung oleh orang lain, mungkin tidak. Baiklah. Itu dari sudut mufradat kalimatul ayah. Kalau pelajar-pelajar kita ni bersemangat betul-betul, boleh dihafal lah makna-makna perkataan yang baru yang kita dapat dalam siri ni. Hafal lah makna apa al-khail, makna al-an'am, makna al-hars. Kita hafal dan kita ingat. Baik, kita pergi kepada makna ayat secara umum. Setelah Allah SWT menyebut sikap ingkar dan keras kepala dari orang-orang kafir, sama ada Nasrani atau Yahudi ataupun puak-puak musyrik, maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan alasan kekafiran dan penyebabnya. Apa sebab dia jadi kafir? Iaitu segala sesuatu yang dibuat indah oleh Allah Ta'ala dalam pandangan manusia secara umum adalah untuk menguji mereka berupa kecintaan kepada segala yang menarik sesuai dengan tabiat manusiawi. Sama ada baik pada wanita-wanita, yang di antara godaan yang besar yang menimpa dunia ini iaitulah godaan melalui jalan wanita. Tengok nota di bawah. Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan asyad 'ala rijali minan nisa." Aku tak tinggal satu ujian yang berat bagi orang lelaki menghadapinya lain daripada ujian melalui wanita. Ya, wanita, sebab itulah wanita itu perlu dijaga dengan baik, dan pakai tutup aurat, tidak ada percampuran bebas, pergaulan yang bebas supaya tidak menjadi bahan fitnah pada orang, tidak menjadi bahan fitnah. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis lain, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kamu takut dengan menghadapi godaan dunia dan juga godaan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Di antara awal-awal fitnah yang menimpa Bani Israel sehingga mereka binasa melalui jalan wanita. Hadis dalam Muslim. Jadi jelaslah kepada kita bahawa Allah Ta'ala uji melalui wanita. Kita pun sebagai seorang yang soleh, yang baik-baik pun kena jaga hati-hati. Tak boleh pergaulan bebas walaupun di atas nama dakwah. Saya kenal kawan-kawan kita sendiri. Allah Ta'ala lah jaga kita dan keluarga kita daripada fitnah-fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Atas nama dakwah bebas ke sana sini.
Akhir sekali bercerai dengan suami. Gila dengan kawan dia tadi. Kita kata ini juga salah satu daripada punca kerusakan. Sebab itulah kita ada kawalan, kita ada pergerakan, kita mesti duduk di bawah kawalan syariat. Ada yang benar, ada yang tidak dibenarkan. Kemudian ujian melalui anak-anak. Nabi sebut dalam hadis al-waladu mabkhalatun wa majbanah. Anak ni menyebabkan seorang itu jadi bakhil atau jadi penakut. Anak boleh menyebabkan seorang jadi bakhil atau penakut. Macam mana tu? Kaifa? Macam mana kita nak tahu anak jadi bakhil atau penakut ni? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni banyak benda. Kadang-kadang kita nak derma, tak boleh wakaf banyak-banyak. Habis duit ni nak simpan ke anak, nak simpan ke cucu. Walau anak dia pangkat besar, ada gaji dia, ada duit dia, ada harta, tapi sayang juga semata-mata kerana anak. Satu lagi, kita jadi penakut sebab kita tak berani nak tegur anak sendiri. Tak berani nak tegur anak kita. Ini dipanggil al-waladu mabkhalah majbanah. Anak boleh jadi apa? Jadi bakhil ataupun jadi penakut. Allahul musta'an. Dan melimpah jenis-jenis emas dengan perak. Harta banyak pula, macam-macam ujian lah. Kuda-kuda yang istimewa, binatang-binatang ternak, sawah ladang yang penuh dengan tanam-tanaman dari jenis biji-bijian, tumbuh-tumbuhan untuk keperluan makanan, wangian dan lain-lain. Kesenangan inilah yang membuat orang kafir itu menolak kebenaran. Kita belajar kan dalam tafsir tadabbur kita pagi-pagi tu. Tuan-tuan masih ingat, di antara sebab penolakan kafir kepada dakwah Nabi ataupun dakwah para rasul yang lain, sebab yang mengikut Nabi orang miskin. Ramai pengikut Nabi siapa? Orang miskin. Bila orang miskin kak, dia kata ajaran ni tak standard lah. Tak standard. Bila orang kaya-kaya ikut kita, hebat. Apalagi kalau pendekar-pendekar pula ikut kita, lagi rasa hebat. Jangan siapa kritik saya, pendekar saya akan pergi serang rumah awak. Lagi dia punya power. Jangan main. Jangan gurau-gurau kita. Kesenangan inilah membuatkan orang kafir itu menolak kebenaran, kerana kebenaran tersebut biasanya dapat menjadi penghalang antara mereka dengan segala kesenangan itu, sehingga mereka tidak boleh memperolehinya. Jadi kalau kita ikut yang benar ini, banyaklah SOP dia, halal haramnya, banyak dia punya halangan, banyak halangan. Mereka tidak mengerti bahawa itu semuanya adalah sekadar kenangan yang sementara, yang semestinya mereka tidak menggadaikan syurga yang ada di negeri abadi itu dengan penuh dengan kedamaian, dengan kesenangan yang fana. Bagi kita orang beriman, kita sedar ini semua harta yang Allah beri ini ujian. Allah nak tengok siapa yang lulus, siapa yang najah dan siapa yang selamat. Takkanlah kita nak tukar yang fana ini dengan yang kekal. Kerana itulah Allah Ta'ala menyebut bahawa segala jenis perkara yang disukai itu tidak lain hanyalah kesenangan duniawi semata-mata. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, semuanya itu tidak ada gunanya di sana. Yang berguna di akhirat kerana sikap zuhud dan yang mengenepikan kesenangan itu, kecuali sekadarnya diperlukan sebagai bekal menuju ke alam akhirat. Tak apa, kita kaya ambil je. Kalau dunia datang ambil. Nabi tak larang menantu dia Sayyidina Uthman berniaga. Nabi tak larang Uthman Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain yang berniaga, tak ada, ambil. Tapi ingat, itu semua adalah ujian Allah Ta'ala kepada kita, iaitu untuk beriman dan beramal soleh serta untuk menjauhi kekafiran, kemusyrikan dan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Yang pentingnya kekayaan, kemewahan itu tidak menghalang kita daripada mengabdi kepada Allah. Kita boleh ambil. Allah Ta'ala tutup ayat kita ini dengan firman-Nya yang berbentuk motivasi untuk mendorong beramal dengan negeri akhirat. Allah mengajak hamba-hambanya agar bersikap zuhud terhadap kesenangan dunia yang fana, supaya jiwa mereka terpikat pada kenikmatan yang abadi.
Maka Allah kata apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang ini tempat kembali yang indah, sambutan serta hidangan yang mulia, dan kehidupan di sisi Allah yang baik dan bahagia. Nah, dikata di sinilah kita dapat ambil pengajaran daripada ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 14. Apa dia pengajaran? Dia panggil dalam bahasa Tuan Syekh dia panggil hidayatul ayat. Hidayah, petunjuk ayat ni apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala membuat segalanya itu indah. Dalam erti dijadikannya sesuatu itu menarik dan disenangi oleh manusia sebagai ujian dan cobaan bagi mereka. Semua kategori tadi, semua baik belaka. Kita kata kalau wanita, wanita yang comel-comel je, yang orang minat. Yang tak comel, tak minat. Para jemaah sekalian, kita nak kata comel, tak comel, itu semua duduk di amrun, bahasa Arab kata amrun nisbi. Orang ni kata tak comel, orang lain kata comel. Nak kata apa? Kadang-kadang kita tengok anak ni, anak pakcik ni. Ada yang cantik, ada yang cantik. Hak tak comel tu laku dulu. Ada hak tak comel sekali dalam keluarga, tapi menjadi rebutan sampai berkelahi. Dia punya berkelahi. Sudah kahwin pun suruh bercerai lagi sebab dia nak gila. Jadi kita kata tak boleh. Maka Allah Ta'ala jadikan dia perhiasan. Sebab itulah setiap orang itu ada minat yang tersendiri. Kita tak boleh nak cakap. Jadi kata, dia ni wuduh lah. Kenapa pakai hijab? Kan? Kadang-kadang dia tengok orang pakai purdah. Nampak tak comel dia? Awak cakap tak comel. Ada orang lain kata comel. Nak kata apa? Masyhur daripada kata-kata Syafi'i rahimahullah. Dia kata, likulli saqitatin laqit. Setiap benda gugur tu ada pemungutnya. Setiap benda jatuh ada yang kutip. Mana kalau kita kata orang ni tak minat, orang lain minat. Orang lain tak comel, dia orang lain comel. Sebab itulah kata orang kedai kain tu kalau tidak, tak laku lah macam-macam warna-warni tu. Alhamdulillah. Baik. Jadi pengajaran yang pertama, Allah Ta'ala membuat segalanya indah dalam erti dijadikannya sesuatu itu menarik dan disenangi oleh manusia sebagai ujian. Kita kena ingat, ini semua ujian dan cobaan bagi mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk apa? Agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ahsanu amala, orang yang baik amalan, surah Al-Kahfi ayat 7. Para pelajar kena tulislah. Kaedahnya, amalan terbaik itu mesti terlaksananya dua sifat. Amalan nak jadi baik mesti terlaksana dua sifat. Sifat yang pertama, amalan itu ikhlas. Amal yang kedua mesti ikut Nabi SAW baru dia jadi baik. Kalau tidak, tak jadi. Sementara syaitan membuat sesuatu itu menjadi indah dalam rangka sementara. Syaitan membuat untuk menyesatkan manusia, dalam rangka untuk menyesatkan manusia, maka Allah menghiasi sesuatu yang baik dan membuat buruk pada pandangan sesuatu yang memang buruk, sedangkan syaitan menghiasi sesuatu yang buruk menjadi baik. Terbalik pula syaitan. Kita orang beriman ni, kita nampak yang buruk itu buruk, yang baik itu baik. Syaitan tak, dia tukar. Dia tukar apa? Dia tukar yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Ini jadi cukup berbahaya para jemaah sekalian. Cukup berbahaya dia punya permainan. Mainan siapa? Mainan syaitan. Kita pergi kepada yang ketiga. Sebab itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat. Syurga dilingkungi, pagar dianya benda yang tak disukai oleh nafsu. Neraka pula dilingkungi dengan pagar penarik yang disukai oleh nafsu. Jadi jarang orang boleh lepas dengan sebab godaan-godaan yang tersebut. Pengajaran yang kedua.
Semua perkara yang indah yang disebut pada ayat ini adalah sebagai ujian bagi manusia. Semua itu memang baik dan indah. Ia tidak menjadi buruk kecuali jika diperolehnya dengan cara yang tidak halal dan dipergunakan pula secara rakus, secara tidak halal, sehingga kesenangan itu dapat merosak akhlak pemiliknya, atau kecintaannya kepada kesenangan duniawi itu telah menguasai hatinya sehingga ia lupa akan pertemuannya dengan Allah dan kenikmatan yang ada di sisinya. Maka ia pun celaka disebabkan oleh kesenangan-kesenangan itu, seperti yang terjadi kepada Yahudi, Nasrara dan orang-orang kafir yang lain. Maknanya kesenangan menyebabkan dia lupa daratan. Yang ketiga, segala yang ada di dunia ini hanyalah sekadar kesenangan sementara, hanya sedikit sekali dan cepat hilang. Kerana itu bagi orang yang berakal hendaknya melihat kesenangan duniawi itu secara proporsional, sehingga ia dapat berusaha mendapatkannya dengan cara-cara yang dapat menghalangi dirinya dari tempat kembali yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi kita usaha melepasi diri kita tu daripada halangan untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Tuan Syekh kita akhiri faedah dia tu dengan doa Allahumma la tahrimna. Tengok dia guna terjemah itu. Allahumma la tahrimna husnu ma'abik, ya Allah ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk mendapatkan tempat kembali yang baik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Comel dia punya doa ni. Kita minta Allah Taala jangan ada halangan yang kita sampai kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-15. Ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Munak ke tidak? Aku beritahu kepada kamu, semua ujiannya ayat yang 14 tadi itu syahwat. Yang lebih baik itu apa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Allah ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya dan mereka dikurniai isteri-isteri yang disucikan. Maknanya isteri yang bersih. Suci itu maknanya tak ada haid, tak ada dah. Inguh tak ada, taik mata tak ada, taik gigi pun tak ada, tiak busuk pun tak ada. Tak ada apa. Semua tu baik. Tak ada penyakit. Penyakit tak ada. Tak ada sebarang cacat cela. Itu dia panggil azwaj am-mutahharah. Serta keredaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi ayat ni yang paling besar sekali kita nak pelajari. Mana ayat 15 ni ayat yang menunjukkan kepada kita yang paling besar sekali, iaitu kita nak mencari rezeki, nikmat yang Allah Taala sediakan, dan juga yang besar sekali keredaan Allah Azza wa Jalla. Keredaan Allah Taala itu yang paling tinggi darjatnya. Ayat 16 iaitu orang-orang yang berdoa. Tengok ni. Ini ciri-ciri ataupun sifat orang yang mendamba, orang yang nak syurga. Apa sifat dia? Baik. Para pelajar, kita masuk dalam kumpulan ini insya-Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Iaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Satu. Waqina azabannar, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Jadi itu dua permohonan. Apa lagi sifat mereka?
As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar. Wal-qanitin, orang yang taat. Wal-munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya. Orang yang banyak derma. Wal-mustaghfirina bil-ashar, dan orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Ini ciri-ciri sifat-sifat orang yang kenal Allah, dia nak syurga. Dia nak keredaan Allah Azza wa Jalla, maka ini sifat awak. Jangan duk main ikut orang panggil nak ke syurga tapi tak ikut peraturan, mana mungkin boleh. Baik, kita pergi kepada penjelasan mufradat ataupun dia panggil makna al-kalimat. Syarhul kalimat. Yang pertama, a'unabbi'ukum. Aku beritahu pada kamu tentang berita yang besar. An-naba' itu dengan makna berita yang besar. An-naba'ul azim. Bi khairin min zalikum, yang lebih baik dari apa kesenangan yang ada dalam ayat 14 tu, lebih baik. Ittaqau, mereka yang takut pada Tuhan mereka. Itu dia panggil ittaqau. Jangan baca ittaqu. Kalau ittaqu makna itu kita suruh ittaqullah. Tadi kita dengar dalam khutbah kan. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, maknanya kamu, itu arahan, dia panggil amar, suruhan. Takutlah kamu kepada Allah. Kalau kata ittaqau, orang yang takut. Maknanya mereka takut kepada Allah, maka mereka meninggalkan syirik dan segala bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min tahtil anhar, maknanya sungai-sungai yang mengalir di sekitar istana syurga, dan pohonnya terdapat sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar, semua jenis sungai ada. Nak minum susu, duk main sebotol dua, tak ada sungai susu. Allahu Akbar. Fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itu dia panggil makna al-ayah. Ada lagi. Azwajum mutahharah, isteri dari kalangan bidadari yang bersih. Suci dari darah haid, dari kencing pun tak. Masya Allah, berak lagi tak ada. Penyakit dan semua kotoran tak ada. Hinguh-hinguh tak ada, tahi mata, tahi hidung tak ada. Bulu busuk tiak pun tak ada. As-sabirin, orang yang sabar melaksanakan ketaatan, mereka tidak pernah meninggalkannya, bersabar pula atas segala yang tidak mengenakkan atau musibah, dengan tidak mengeluh ketika mendapatnya, dan bersabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi para jemaah, tanda sabar ada 3 kategori. Sabar ada berapa kategori? 3 kategori. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang kedua. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Kalau kita sabar, kita nampak ujian ya. Sabar. Kena sabar. Ista'inu bis sabri was salah. Kita kena sabar. Sabar itu banyak kategori. As-sadiqin, orang yang benar, iaitulah mereka yang benar dan jujur dalam keimanan, ucapan dan perbuatan. Semua benda dia jujur. Sekarang ni nak cari orang sadiqin dalam perkataan agak sukar. Kita pendakwah pun kadang-kadang bila kita bercakap benda yang tak betul, kita tahu, kita goreng je lah. Tak tarik balik, tak minta maaf. Sebab pentaksub kita ni mempertahankan, ada kemungkinan, ini tak mustahil, boleh je Allah tak nak buat. Kita tahulah kita tak mustahil, benda semua di bawah kuasa Allah tak mustahil lah bagi Allah. Tapi bagi kitanya tak masuk akal benda yang itu. Dia kata ada karamat. Memang ada karamat, tapi siapa dia yang nak terima karamat tu? Kalau setakat Tok Lebay duduk sengih sana sini, duduk golu rokok sana rokok sini, mengaku dia ada karamat, sukar bagi kita. Al-qanitin, mereka yang ahli ibadat secara baik dan selalu berdoa secara khusyuk. Ini qanitin. Al-munfiqin, orang yang menunaikan zakat dan bersedekah dengan harta-harta yang lebih daripada kegunaannya, dia sedekah. Al-mustaghfirin, orang yang minta ampun. Khususnya bil ashar, pada waktu sahur. Ini penting sangat para jemaah sekalian, kita minta ampun pada waktu sahur. Sebab apa pada waktu sahur ni? Waktu itu waktu mustajab doa.
waktu Allah Ta'ala buka pintu-pintu taubat, pintu keampunan, Allah Ta'ala berfirman, hal min taibin, adakah orang taubat masa ni? Hal min mustaghfirin, ada orang minta ampun? Sebab itulah anak pesan banyak kali kepada para pelajar kita ni, jangan terperangkap dengan grup-grup Zoom yang duk buat pada waktu sahur, jangan. Tak kira lah Zoom ke apa, yang penting grup internet ni. Kita bangun kita dengan Allah Azza wa Jalla cukup, tak perlu kita duk cari kumpulan-kumpulan, cari grup, cari apa, banyak kekacauan berlaku di situ. Jadi kita tak usah. Itu nasihat saya lah. Terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan memilihnya. Sebab waktu tu waktu munajat, waktu kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita tidak perlu ramai-ramai pada ketika itu. Tak perlu ramai-ramai, kita dengan Allah semata-mata. Tengok nota di bawah. Lapak istighfar yang paling utama dia panggil Sayyidul Istighfar. Ingat kan Sayyidul Istighfar tu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ini dipanggil Sayyidul Istighfar, mana di antara penghulu istighfar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa dia baca doa ni muqinun biha, baca dengan yakin, kalau dia mati malam tu syurga. Baca pada waktu siang, kalau dia dengan yakin dia mati siangnya, syurga. Jangan baca tak tahu apa, baca-baca tapi tak faham apa. Ini kita kena belajar memahami dia. Sebab isi kandungan dia cukup besar. Isi kandungan dia cukup mantap. Ada juga istighfar biasa ni. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka amiltu su wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh kita baca doa. Ya Allah Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah lain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku telah melakukan keburukan dan menzalimi diriku dengan buat maksiat. Maka ampunilah aku, kerana sungguhnya tidak ada yang memberi keampunan atas dosa-dosa kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Cantik ni doa ni. Siapa yang ada kitab ni boleh tolong post kepada kawan-kawan kita di di ruang komen ni supaya sahabat-sahabat kita boleh baca doa ni. Banyak doa Nabi simple je tuan-tuan. Nabi punya istighfar sangat simple. Rabbighfirli wa tub alaih. Ni boleh ingat lalu. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah ampunkan dosa aku dan terimalah taubatku. Rabbighfirli wa tub alayya. Jadi kita kata ini lebih cepat istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat mudah, sangat senang. Siapa dia kata payah? Hak Nabi tak payah. Yang pelik-pelik, yang orang panggil siapa belik lidah-lidah tu, itu biasanya hak tak mari daripada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi jadi susah. Marilah kita belajar istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia mudah dan senang dan memang itu yang terbaik. Sebab Nabi sallallahu tak ajar kepada kita kecuali yang apa? Yang terbaik. Nabi tak ajar kecuali yang terbaik. Jadi kita yakinlah dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada makna al-ayah. Apa dia makna ayat kita ni? Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang segala sesuatu yang dijadikannya indah bagi manusia, berupa kecintaan kepada wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk, yang banyak, daripada emas dan perak. Sekarang ni emas dan perak tak banyak, yang banyaknya fulus-fulus dalam akaun tu. Dan seterusnya. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan sebaik-baik tempat kembali bagi semua manusia di sisinya. Tempat kebaik, apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, tempat yang baik itu apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Baik. Kerana itu, kebaikan tempat kembali itu hendaklah dimohon kepada Allah. Kita kena minta dengan Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Dengan cara kita beriman dan melakukan segala amal saleh. Lalu Allah memerintahkan Rasulnya agar memberitahu kepada umatnya
bahawa Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang yang lebih baik daripada kesenangan duniawi yang tersebut. Kita kena tahulah, Allah Ta'ala nak beri tu nak uji je. Kan? Kalau kamu lulus, kamu menang. Allah jelaskan hal ini dengan firman-Nya dalam ayat kita baca tadi, lilladzina taqaw lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun. Bagi orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka ke dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridwanullah, keredaan Allah Ta'ala itu yang sangat besar. Dan keredaan Allah yang maha mulia ini sungguh lebih besar daripada kenikmatan yang tersebut itu. Dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok di nota kaki. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah iza dakhaluha yaqulu Allah Ta'ala lahum. Ahli syurga bila masuk dalam syurga, Allah berfirman kepada mereka, turiduna syai'an azidukum? Wahai ahli syurga, mu nak tambah apa lagi? Aku tambahkan pada kamu. Masya-Allah. Fa yaquluna ya rabbana, wahai Tuhan kami, wa ayyu syai'in afdalu min hadza? Apa lagi yang kami nak minta? Nikmatnya sudah ada, sudah banyak. Fa yaqul, ketika itu Allah berfirman. Allah kata apa? Ridaya fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Aku akan berikan, anugerahkan kepadamu keredaanku, aku tak akan murka lagi kepada kamu selama-lamanya. Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi, termasuk di kalangan orang yang mendapat keredaanmu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Sentiasalah kita berdoa, minta Allah Ta'ala redha kita. Hadis ini dalam Muslim tadi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, waridwanullahi akbar. Keredaan Allah Ta'ala itu lebih besar. Keredaan Allah Ta'ala itu lebih besar. Waridwanullahi akbar. Baik. Selanjutnya Allah SWT memberitahu bahawa Dia melihat kepada hamba-hambanya, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang beriman secara benar dan siapa yang munafik lagi pendusta, antara orang yang berbuat kebaikan dan siapa yang berbuat benda yang tak baik. Na'udzubillah. Allah Ta'ala akan membalas semuanya, yang buat baik, yang buat tak baik, dia akan dibalas oleh Allah dengan keadilannya ataupun dengan kurnianya. Tuan-tuan ingatlah, saya dah sebut dah baru ni, kaedah ni, mana-mana yang orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, itu dia panggil fa bi fadlihi, dengan limpah kurnia Allah. Mana-mana orang yang diazab, yang ditimpa azab, fa bi adlihi, maka itu dengan keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Dua-dua tu Allah Ta'ala, kita kena puji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Selanjutnya, bila kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dengar ni tuan-tuan, tanda ni kita nak masuk dalam kumpulan ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yang dengan sifat-sifat itulah mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan dalam ayat ini. Siapa dia mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Iaitulah orang yang berdoa. Kita ambil doa ni. Tanda ni para pelajar semua. Ini doa yang menarik untuk kita baca. Jangan ambil yaqulun, ambil setakat mula-mula daripada rabbana. Tulis letak kurungan itu, rabbana, wahai Tuhan kami. Innana amanna, kami telah benar-benar beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah lindungan kami daripada azab neraka. Di ayat 16 ni kita ambil doa bermula daripada rabbana, tanda yang ada Quran tu tanda rabbana. Jangan doa allazina yaquluna rabbana lah. Macam dalam cerita drama kan, bila dengar orang mati, qalu inna lillah. Qalu tak payah kata
Itu Allah cerita qalu, mereka berkata. Kita ambil qalu apa? Ni pun jangan kata alladzina yaqulun. Kita terusnya rabbana amanna innana amanna faghfir lana. Dan di sini Allah Taala sebutkan sifat-sifat mereka iaitu beriman, takut kepada Allah, bermunajat dan berdoa secara khusyuk. Kemudian Allah Taala sebut sifat-sifat kesempurnaan mereka yang lain dengan firman-Nya as-sabirin, orang yang sabar, was-sadiqin, orang yang benar, wal qanitin, orang yang memohon ampun, kan? Wal qanitin, orang yang taat, wal munfiqin, orang yang menginfakkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Waktu sahur ni waktu belum subuh lah, 1 jam nak subuh tu, 1,5 jam. Mereka bertahajud pada akhir malam sebelum terbit fajar, dan mereka memperbanyakkan memohon keampunan dan beristighfar. InsyaAllah kita doa, semoga Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan ini. Kumpulan yang banyak berdoa, dan juga ada beberapa sifat yang telah disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Sekarang ni kita mengambil pelajaran hidayatul ayat. Apakah petunjuk ayat yang boleh kita ambil daripada 3 ayat ini? Yang pertama, na'imul akhirah khairum min na'imid dunia mahmakan. Kenikmatan akhirat betapapun juga jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Tak usah duk cakap lah. Orang besar ke orang kecil, orang kaya ke orang miskin, nikmat atas dunia ni nikmat yang sangat simple, kecil saja. Dalam hadis Nabi SAW sebut, kain sapu tangan di syurga lebih mahal daripada harga dunia ni. Nak kata apa? Laman mandil dipanggil. Yang kedua, kenikmatan khusus yang dimiliki oleh orang yang bertakwa dan beramal soleh. Kenikmatan akhirat ini untuk orang bertakwa. Dalam ayat lain Tuhan kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa dan beramal soleh. Sedangkan kenikmatan dunia biasanya dimiliki oleh orang-orang yang derhaka, na'udzubillah. Lagi tinggi derhaka dia, lagi banyak harta dia. Lagi tinggi dia punya derhaka, lagi tinggi dia punya darjat. Na'udzubillah. Yang ketiga, takwa. Apa makna takwa? Membawa makna meninggalkan syirik dan maksiat. Dalam bahasa khatib, dia kata, takwa maknanya melakukan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Itu makna takwa. Merupakan faktor yang menjadikan seorang sebagai pewaris syurga, negeri kedamaian. Maknanya, orang nak aman di sana, jadilah orang bertakwa di dunia. Barulah kita aman di sana. Kalau tidak aman di sana, aman di sini tidak terjadi. Kita kena nak jadi orang yang bertakwa. Yang keempat, anjuran bermunajat. Berdoa dan beristighfar. Tuan-tuan jangan salah faham. Kita ini disalah faham. Malam ni ada munajat di masjid. Mari ramai-ramai. Imam pula dengan suara yang lantang, yang kuat. Itu bukan munajat itu. Itu doa perdana nama dia. Pidato perdana itu. Munajat di mana kita berbisik dengan Allah Azza wa Jalla. Itu mana munajat. Munajat di penghujung malam. Tengok dalil di bawah tu. Dalil Allah SWT berfirman di akhir malam, siapa dia minta ampun, siapa dia minta taubat, semua taubat. Jadi kita ambil peluang itu. Yang kelima, sifat-sifat ahli takwa yang disebut di sini secara umum, semuanya hukumnya wajib. Dengan demikian, setiap orang yang beriman mesti menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut di dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya dia kena berbincanglah di situ para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, secara ringkas-ringkasnya pengajian kita di sini tamatlah kita ayat 14 sehingga ayat 17 dalam siri kita ini, insya-Allah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekarang ni alhamdulillah, untuk maklumatlah para pelajar sekalian, kita tamat di sini dulu lah program kita ni. Untuk bulan 7 tidak ada kuliah, kerana insya-Allah ana akan berangkat biiznillah, dengan izin Allah Taala, pada hari Khamis ini berangkat ke Kuala Lumpur, dan pagi tengah hari Jumaat akan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah insya-Allah. Hari minggu depan, hari Jumaat, hari Khamis depan, hari Jumaat talak. Jadi harap-harapnya lah doa semua para sahabat kita dapat pergi dengan baik, selamat. Dan kuliah kita yang waktu pagi tu pun cuti lah dalam bulan 7 tu, dalam bulan Julai insya-Allah kita cuti. Kita akan sambung balik dalam bulan Ogos nanti, sebab waktu berbeza. Kita di sini pukul 6.30, orang di Mekah tolak 5 jam. Kau berapa? 1.30. 1.30, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 1.30 saya nak tidur. Jadi kita rehatlah, ambil rehat. 2 tahun dah kita ber-PKP ni, hari-hari kita kuliah tak ada rehat. InsyaAllah kita akan jumpa balik di sana. Cuma pihak moderator macam mana? Kalau ada soalan-soalan tu dipersilakan. Boleh je bertanya di sini. Dalam kumpulan kita ke dalam kumpulan mana, boleh tanya. Kejap, ana semak soalan di yang di Facebook ada tanya soalan, jadi kita bagi peluang sekejap. Sebabnya malam ni kita ada masa sikit, pagi-pagi tu bekerja dah. Pakak nak pergi pejabat lah, nak pergi hantar anak sekolah lah, macam-macam dia punya cabaran tu. Tapi dengan malam ni insya-Allah kita lebih terbuka sikit lah masa tu. Kalau ada lah, kalau tak ada dah tak payahlah moderator. Kalau dah tak ada tu kita kata kita tamatkan di situ, kita sambung pagi esok pula insya-Allah. Tak ada Doktor. Alhamdulillah. Jadi bila orang tak tanya tu mana dia faham belaka tu. Itu penting sekali bagi kita dah. Bila orang tak tanya mana dia faham semua. Ataupun dia tak tanya ni sebab tak faham semua. Letih kita. Salah satu daripada dua tu. Salah satu daripada dua tu. Baiklah. Kita boleh tamat yang live di Facebook ni dulu. Yang lain tu boleh kita bincang di situ. Kita mula balik bulan 8 lah Datuk. Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Balik haji ya, tengok balik haji bila. Rasa-rasanya haji kita tu balik lewat jugalah, dalam 3 minggu lebih kan nak pergi tu. Itu pun taklah macam jemaah haji semati. Yang kalau jemaah haji ni tak ada orang dah, tak ada live kan? Tak live dah. Kita dalam grup je. Saya ni siapa dia nak tanya-tanya sini bolehlah, buah-buah sini lagi senang, ahli grup ni dia panggil. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Okey, saya nak bertanya sikit. Waktu sahur tu kritikal kan kalau kita nak beristighfar, mana lebih baik kan? Waktu tu dalam masa 20 masa tu segangan masa tu lebih kurang dalam berapa minit Ustaz? Dan dikatakan waktu afdal tu untuk kita beristighfar tu. Lebih kurang lah dalam waktu sahur ni, lebih kurang dalam, saya kata kalau sekarang ni 5.40 kan subuh, dalam pukul 5 lah. 5. Itu waktu tu dah mula tu. Yang penting dia naknya 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang akhir. Itu dia panggil istighfar waktu tu. Jadi kalau kita boleh bangun pukul 5 bagus. Oi, awal sangat. 5 suku. Awal lagi. Awal lagi 5.30. Jadi yang pentingnya sebelum subuh. Waktu yang terbaik itu sebelum subuh. Ya, silakan. Datuk, maaf, boleh tajuk sikit. Askar lepas haji juga. Ya? Askar. Macam mana? Cara kitab Al-Askar lepas haji juga. Habis haji ni. Semualah yang kuliah-kuliah kita malam dengan siang tu, sebab waktu berbeza. Cuma ana akan live juga di Mekah, tapi kita lain lah. Mungkin kita akan live cerita-cerita haji. Kalau ada lain, waktu saya di Arafah pun kita live. Waktu di Mina akan ada lah, boleh tengok lah. Nak tengok view
suasana haji tu bolehlah tengok nanti insya-Allah. Yang belum pergi biar yang belum pergi lagi terasa nak pergi sangat tu kan. Insya-Allah taala. Ya. Okeylah. Habis dah tu moderator. Okeylah. Datuk ni kita off lah. InsyaAllah selamat pergi dan kembali Datuk. Insya-Allah. Rasa ada lah kot. Kita tutup lah. Betul lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.